Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, bila dia berjalan pada satu malam, tuan-tuan, di kota Madinah, ketika itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Tuan-tuan, dia berjalan. Ni khalifah jalan, tengok, rasa kesusahan rakyat dia. Tuan-tuan, maka dia berjalan. Tuan-tuan pun tahu cerita ni. Bila berjalan, maka Sayyidina Umar berjumpa dengan satu keluarga yang susah, yang tidak ada makanan. Ibu kepada anak-anak ni, mereka masak batu, dan anak-anak ni duk sangka yang mak dia masak itu adalah makanan. Tuan-tuan, punya susah orang ni dijumpai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam rumah Allah taala ini. Dan mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir kita dan doa kita, ianya akan diperkenan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid. Adab-adab seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sebagaimana yang sedia maklum, tempat pergantungan kita
adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu benda pertama yang ditanam dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan manusia kepada Allah. Itu adalah agenda yang paling utama dan yang terawal di dalam dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak suruh manusia ni bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak suruh manusia ni kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh supaya manusia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ujian yang berlaku kepada manusia adalah kerana nak memperkenalkan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya teringat satu cerita pada zaman salafuna as-salih, yang mana ada satu orang ulama yang terpaksa berhadapan dengan satu kaum, yang mana kaum ini dia tak percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak percaya adanya Allah, dan dia berakidah segala sesuatu adalah berlaku dengan sendirinya. Tuan-tuan, kisah ini dia berlaku di Mesir kepada kaum yang nama kaum tu adalah kaum Qibti. Tuan-tuan, satu hari kaum ini dia kata kepada seorang ulama, kalau betullah Allah Subhanahu wa taala itu ada, sila tunjuk kepada kami manakah dia batang hidung Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni manusia yang dia mendahulukan akal fikiran dia, yang mana percakapan seumpama tu adalah percakapan yang tidak disulami dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia nak tengok batang hidung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni dia tak nampak, melainkan nanti bila mana kita di akhirat kita akan dapat untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat kepada Allah merupakan puncak bagi segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu ulama ni dia kata kepada kaum Qibti tersebut, kalau kamu semua nak tengok Allah, kalau kamu semua nak berdebat berkenaan dengan Allah dengan aku, hari ni aku tak ada masa. Aku boleh berdebat dengan kamu esok. Jadi esok kita jumpa di tempat ini pada waktu yang sama, pada pada waktu yang sama di tempat yang sama. Dan tuan, lalu ketua kaum Qibti itu bersetuju untuk berdebat dengan ulama ini. Dan tuan, bila sampai pada hari esoknya, orang pun beramai-ramai datang di tempat yang dijanjikan. Ramai orang, tuan-tuan, terutama kaum Qibti. Pasal apa? Kerana mereka nak dengar dan mereka nak tengok bagaimana batang hidung Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, keesokan harinya bila orang dah ramai, pemuka-pemuka kaum Qibti pun dah ada. Dan tuan, tapi ulama ni tak sampai-sampai. Tuan-tuan, tak sampai-sampai ulama ni.
Maka pemuka-pemuka Qibti mereka duk berasa mereka dah menang di dalam perdebatan tersebut. Lama mereka tunggu, akhirnya ulama ni pun mai. Dan tuan, bila ulama ni mai, dia mai lewat, dia hadir lewat, maka pemuka-pemuka kaum Qibti kata, kalau kamu tidak boleh membuktikan apa yang kamu kata, kalaulah kamu tak mampu nak berdebat dengan kami, jangan buang masa kami. Lantaran mereka ingat mereka dah menang dalam perdebatan tersebut. Lalu kata ulama ni, aku minta maaf, dia kata, bukan sengaja aku nak mai lewat, tapi tempat aku nak menuju ke tempat kamu dibatasi dengan air sungai, dan nak melintah air sungai ni kena pakai perahu. Kebetulan masa aku nak naik perahu tu, perahu dah tak ada dah, perahu dia dah apa ni, jalan dulu dah. Jadi tengah-tengah apa ni perahu tu dah jalan, aku pun bersandar di salah satu pohon yang berdekatan dengan sungai tersebut. Bila aku duk rehat dekat situ, aku sandarkan badan aku kat situ, tiba-tiba pokok tempat aku bersandar tu dia bergoyang. Tiba-tiba aja dia bergoyang, tak tahu siapa yang goyangkan. Tiba-tiba dia bergoyang. Bila dia bergoyang, tiba-tiba dia jatuh dengan sendirinya. Bila dia jatuh, tiba-tiba muncullah bilah-bilah kayu daripada pohon tersebut dengan sendirinya. Kemudian bila dah ada bilah-bilah kayu ni, tiba-tiba daripada kayu-kayu yang telah terbelah itu, tiba-tiba jadilah satu sampan dengan sendirinya. Aku pun tak tahu siapa yang buat. Bila dah ada sampan, tiba-tiba keluar pula daripada sampan tu satu pendayung yang aku pun tak tahu siapa yang buat pendayung tu. Lalu bila aku tengok perahu dah ada, pendayung pun dah ada, maka barulah aku pi ke tempat kamu semua pada hari ni. Dan tuan, bila ulama ni cerita macam tu, semua orang Qibti pada masa tu pakat gelak semua. Tuan-tuan, mereka gelak semua sekali. Padahal tuan-tuan, mereka berakidah semua benda berlaku adalah dengan sendirinya. Tuan-tuan, mereka duk gelak. Termasuklah pemuka-pemuka Qibti ini, mereka pun duk gelak juga. Dan mereka kata pula kepada ulama ni, agaknya kamu ni dah gila gamaknya. Tuan-tuan, dia kata pula, dia klaim pula orang ni gila. Tuan-tuan, dia terlupa yang dia gelak itu adalah pahaman dia. Yang dia gelak itu adalah akidah dia. Tuan-tuan, akhirnya ulama ni kata, hari ni tidak ada apa yang kita nak debatkan. Kamu fikirkan apa sebenarnya yang kamu ketawa, yang kamu gelakkan itu apa dia. Tuan-tuan, iktibar daripada cerita ni, manusia dia tidak boleh lari daripada pergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, manusia lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu serba lemah, kata Allah. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat lemah, bahkan manusia itu fakir, tak ada apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala panggil manusia, ya ayyuhan nas. Dan tuan, nama An-Nas itu sendiri pun lemah dah. Dan tuan, An-Nas maknanya apa? Yang sering lupa. Itu makna An-Nas. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya ayyuhan nas, manusia,
antumul fuqara, kamu semua ni adalah orang-orang fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Manusia dia tak ada apa-apa. Kalaulah dia tidak bergantung dengan Allah, kalaulah dia tak beriman dengan Allah, tuan-tuan, kehidupan dia celaru, kehidupan dia akan sengsara. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Siapa-siapa yang berpaling daripada mengingati aku, kata Allah, maka baginya satu kehidupan yang sengsara, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, saya sebut benda ni kerana apa? Kerana kita baca kitab adab sulukil murid, adab-adab seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana semua manusia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan apa-apa yang kita nak, apa-apa yang kita inginkan, Tuhan tak izin, dan tuan tak akan berlaku satu perkara tersebut. Kerana tu disebutkan dalam satu asar, tidak bergerak dan juga tidak diam sesuatu perkara, melainkan perkara itu di atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu kita kena berjalan kepada Allah. Kita kena sucikan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah dia pekerja biasa, dia pegawai, dia menteri, dia raja. Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah pula kita akan dikembalikan. Tuan-tuan, maka perjalanan kita macam tu sahaja, daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita baca kitab risalah adab sulukil murid, adab-adab manusia dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang kena beradab ni, dia bukan hanya setakat para alim ulama saja. Yang kena beradab dengan Allah bukan hanya setakat orang yang mengaji Quran saja. Semua manusia kena beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu benda asas yang perlu ada bagi setiap manusia adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia dia perlu meletakkan diri dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, bila dia berjalan pada satu malam, dan tuan, di kota Madinah ketika itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Dan tuan, dia berjalan, ni khalifah jalan, tengok rasa kesusahan rakyat dia. Dan tuan, maka dia berjalan. Tuan-tuan pun tahu cerita ni. Bila berjalan, maka Sayyidina Umar berjumpa dengan satu keluarga yang susah, yang tidak ada makanan. Ibu kepada anak-anak ni, mereka masak batu, dan anak-anak ni duk sangka yang mak dia masak itu adalah makanan. Tuan-tuan, punya susah orang ni dijumpai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar bertanya dengan dia, siasat dengan dia, siapa dia ni? Tuan-tuan, Sayyidina Umar pada malam yang sama dia pergi ke perbendaharaan Baitul Mal, dia sendiri dengan tangan dia. Dia ambil tepung, dia ambil daging, dia ambil buah-buahan.
Dan tuan pi hantar dia pikul sendiri. Dan tuan Sayyidina Umar dia ada pembantu dia. Pembantu Sayyidina Umar kata, wahai tuan khalifah, biarlah saya saja yang pikul barang-barang ni. Dan tuan apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, kalau kamu pikullah barang-barang ni, adakah nanti pada negeri akhirat esok kamu nak pikul pula apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas diri Umar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar satu orang pemimpin, Sayyidina Umar seorang khalifah, tetapi ini adalah khalifah yang kenal kepada Allah. Ini adalah khalifah yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka di mana pun juga kedudukan kita, maka kita hendaklah berjalan pada Allah dan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wal qalbu, dan hati itu dia kata. Dan tuan, hati ni dia disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis dengan qalbu. Qaf lam ba, qalbun. Dan tuan, qalbun ni dia adalah benda yang mudah berbolak-balik. Sat-sat nanti dia pi ke kanan, sat-sat nanti dia akan pi ke kiri. Ini adalah sifat hati. Mudah sangat dia berbolak-balik. Kerana tu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita amalkan doa ni. Dan tuan, kita punya senjata, kita doa dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, gunakan doa, gunakan senjata yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan tuan, ni doa kita tak nak doa, no? Lepas-lepas daripada sembahyang, kira apa ni, kibas-kibas sejadah, balik macam tu lah. No. Tapi tak apalah, kita baik sangka, mungkin sakit perut kot, no? Mungkin dia ada hajat-hajat lain kot. Tuan-tuan, ambil masa untuk berdoa pada Allah. Kerana kata ulama, manusia dia tidak ada haula, tidak ada quwata. Dan tuan, manusia tak ada daya apa-apa. Manusia dia tidak ada kekuatan apa-apa. Dan tuan, ini adalah pada hakikatnya. Dan tuan, kerana tu dalam kitab Tauhid menyebut, kalaulah mata manusia ni dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni bukan nak cerita misteri Nusantara ni. Bukan dia. Tuan, ni yang disebut oleh ulama. Dan tuan, kita pun sebenarnya pandangan kita ni adalah pandangan yang begitu lemah. Dia tak sempurna. Tuan-tuan tahu ke apa yang berlaku dalam bilik dekat belakang ni? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Tak ada siapa pun yang tahu. Mungkin dekat belakang ni lah ni ada orang tengah makan. Mungkin ada orang tengah minum. Apa yang berlaku di belakang ni dalam bilik ni kita pun tak tahu. Tuan-tuan, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala inkishafan taman. Dia adalah pandangan yang begitu telus, dan dia adalah pandangan yang begitu sempurna. Dan tuan, pasal apa? Kata ulama, mata kita ni banyak lagi dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata ulama tauhid,
Kalau dibuka lah hijab mata kita, kalau diizinkan oleh Allah, kita boleh nampak apa tu dosa. Kita boleh nampak macam mana pahala. Dan tuan, kita boleh nampak sifat-sifat yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka demikian betapa manusia ni begitu lemah, pandangan dia pun begitu lemah. Dan tuan, maka manusia dia tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, doa dengan Allah taala, kerana hati kita ni ringan sangat, dia mudah berbolak-balik. Dan tuan, Bal'am bin Ba'ura, ulama yang hidup pada zaman Nabi pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, walaupun cerita ni khilaf, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan cerita Bal'am bin Ba'ura ni tak ada, tapi sebahagian daripada ulama kata dak, Bal'am bin Ba'ura ni ada cerita dia pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan tuan, antaranya dalam kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, menceritakan kisah berkenaan dengan Bal'am bin Ba'ura ini. Dan tuan, Bal'am bin Ba'ura ni orang alim. Bal'am bin Ba'ura ni orang ahli ibadah. Dan tuan, kalau dah banyak ibadat, kalau dah orang alim, patutnya keadaan dia elok. Dan tuan, Bal'am bin Ba'ura ni doa dia lebih cepat daripada kilat di langit. Maknanya kalau dia berdoa, doa dia akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi apa yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'ura di akhir hayat dia? Dan tuan, manusia ni akhir hayat dia. Sebab itu kata Nabi SAW, dan tuan, sebab itu jangan duk berasa kemah dulu. Kita tak tahu bagaimana keadaan akhir nanti. Sebab di akhir-akhir kehidupan kita, kita mabuk dah, kita tak ingat apa dah. Dan tuan, sebab itu orang yang nak mati ni, kita panggil dia apa? Sakaratul maut. Dan tuan, makna sakarat adalah mabuk. Maut, mati. Mabuk kerana nak mati. Dan tuan, sebab itu dia bukan sedar. Dia bukan sedar. Tiba-tiba dah nak mati dah, cakap merapu, bukan dia sedar. Dan tuan, dia dah nak mati dah, nazak dah, tiba-tiba tangan macam tu. Tangan tu kan, dah nak mati dah, nazak dah, tangan duk macam ni, main biola pula. Macam-macam gaya lah. Dan tuan, masa tu dia sakarat, masa tu dia mabuk nak mati. Dan kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih, seseorang itu dia akan mati sebagaimana dia hidup, kata Nabi SAW. Dan tuan, kalau kehidupan dia penuh dengan taat, mati dalam taat pada Allah. Dan tuan, hidup dalam maksiat, wal iyadzu billah, mati dalam keadaan maksiat pada Allah. Kemudian Nabi kata, wa yuhsyaru ma mata alaih, dia akan dibangkitkan oleh Allah mengikut sebagaimana dia mati, kata Nabi. Dan tuan, dia mati sebagai orang taat, dikumpulkan dengan orang-orang taat. Mati dalam keadaan maksiat, wal iyadzu billah, dia dikumpulkan dengan para ahli maasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Bal'am bin Ba'ura apa berlaku kat dia? Dan tuan, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kufur dia dengan Allah. Dan tuan, berbeza dengan raja Majusi.
Ada satu orang raja Majusi, tuan-tuan, pada zaman salafuna as-salih. Majusi ni adalah agama yang menyembah api. Tuan-tuan, api dia pergi sembah kan. Tuan-tuan, kan api tu dia pergi sembah api tu. Tuan-tuan, ketika mana di akhir-akhir hayat dia, ada satu orang yang pergi berjumpa dengan raja Majusi ni. Lalu dia khabarkan kepada raja Majusi ni. Dia kata, wahai raja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kirim salam kepada tuanku. Tuan-tuan, dia dengar sahaja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terduduk, lalu dia pun rebah dan dia nazak. Akhirnya bila dia nak mati, dia menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, seumur hidup dia syirik dengan Allah, tapi di akhir-akhir kehidupan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itulah dia sifat hati. Dia mudah sangat berbolak-balik, sak kanan sak nanti dia kiri. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita doa. Pendek ya doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi. Ya Allah, kukuhkan hati aku fi dinik, pada agama Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati ni, kejapkan hati ni di atas agama Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kerana kita tak tahu ke depan ni nak berlaku macam mana. Ni kes naik pula 11,000. Kes naik kan. Kita orang kata ramai dah. Ramai dah yang ucapkan selamat hari raya awal, yang buat ketupat dah pun ada dah. Kan? Kita pula baru nak balik, kira-kira dah nak balik, nak musafir jauh raya ni. Kan? Jadual tarawih pun setakat setakat 20 Ramadan dah. Tak sampai ke belakang tu 28, 29 setakat tu lah. Tapi tengok-tengok tu Allahu a'lam lah macam mana. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikkan hati kita untuk istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, wal qalbu, kata Imam Al-Haddad, wal qalbu, dan hati itu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi, ianya lebih besar daripada tubuh badannya bagi seseorang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita dah terang sebelum ni bahawa maksiat yang dilakukan itu kesannya pada hati. Maka maksiat itu diibaratkan seperti racun yang boleh memudaratkan tubuh badan. Maksiat dia akan melekat kepada hati dan memudaratkan hati. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aznaba zambin, kata Rasulullah, siapa yang melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayudau nuqtatas sauda ala qalbih, Allah akan letakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, kata Rasulullah. Tuan-tuan, titik hitam ni kalaulah dia tak dibuang, tuan-tuan, nak buang titik hitam ni lagu mana? Dengan banyak berdoa dengan Allah, dengan banyak minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan, kalaulah titik dosa ni tak dibuang, dia tak dibersihkan dia,
Tuan-tuan, nanti titik tu kuih lama dia kuih besar, kuih besar, kuih besar, sehinggalah dosa itu menyelaputi hati dia. Tuan-tuan, bila mana hati diselaputi dengan kehitaman dosa kepada Allah, Allah Ta'ala beritahu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah tutup hati dia, Allah tutup pendengaran dia, Allah tutup penglihatan dia. Maknanya apa? Dia tidak terdorong melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tolong jaga anak-anak kita yang membesar. Yang berumur 7 tahun, yang berumur 8 tahun. Kata Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, zaman dia kui berubah. Kalau zaman saya dulu lah, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok juga dalam apa ni Facebook kan. Ada satu page dalam Facebook tu saya suka tengok, tuan-tuan. Pasal apa? Dia mengimbau balik semula kenangan-kenangan pada tahun 80-an, pada tahun 90-an. Antaranya, lepas-lepas main bola, lepas-lepas kita buat aktiviti dengan kawan-kawan, duduk ramai-ramai, duduk sembang. Hak ni sembang cerita dia, hak ni sembang cerita dia, tanpa ada handphone, tanpa ada gadget di tangan. Tuan-tuan, hari ni duduk semeja, pok kat depan, mak kat depan, ni sambil-sambil apa ni, sambil-sambil sembang, mata dah tengok handphone. Betul, tak apa. Tuan-tuan, beza dengan zaman dulu ni. Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, ni tentang dosa kepada Allah. Kata Imam Ibn Khaldun, anak-anak seawal umur dia 7 tahun, 8 tahun, sehinggalah 10 tahun, dia sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dia. Tuan-tuan, perhatikan apa yang anak kita tengok. Tuan-tuan, tolong tunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni perangai anak-anak dah macam-macam dah. Hari ni perangai macam-macam dah tak sama dah. Macam dulu ni dah tak sama. Dulu masih lagi ada nilai-nilai kebaikan, tapi hari ni cukup mencabar dengan dunia pada hari ni. Tuan-tuan, maka titik hitam ni dia akan masuk ke dalam hati bila mana melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya bila hati dah diselaputi dengan dosa ni, walahum azabun azim, bagi mereka tak ada benda lain melainkan azab yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala ni bukan kerja dia nak mengazab manusia. Tuan-tuan, banyak kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok kasih sayang Allah, pemurahnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia ada niat melakukan kebaikan, memang dia ada niat, dengan niat tersebut dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalaulah dia melakukan apa yang dia niatkan dalam hati, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi orang yang dalam hati dia berniat untuk buat jahat, tuan-tuan, dia belum diberikan dosa oleh Allah, belum lagi. Tuan-tuan, setelah dia berniat nak buat jahat ni, Tuhan tak balas apa-apa lagi.
kemudian dia betul-betul melakukan kejahatan, dia betul-betul melaksanakan niat jahat dia, dan tuan, Allah Ta'ala akan beri kepada dia satu dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, bahkan ada satu kaul ulama. Kaul ni ada dalam kitab Hasyiah As-Sinwani, hasyiah ataupun syarah kepada Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Dan tuan, ada satu kaul ulama, pendapat ulama menyatakan setelah manusia ini melakukan dosa yang sama sebanyak 3 kali, barulah Allah Ta'ala titipkan, Allah Ta'ala tuliskan dia baru melakukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Allah Ta'ala begitu pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kasih dan sayang kepada hamba-hamba dia. Lalu Allah Ta'ala kata, aku azab manusia bizunubihim, kerana dosa yang dilakukan oleh manusia kepada aku, kata Allah. Dan bukan kerana manusia tu miskin Allah azab dia, tidak. Bukan kerana kulit dia hitam lalu dia diazab oleh Allah, tidak sama sekali. Allah azab dia pasal apa? Bizunubihim, kerana dosa yang dia lakukan pada Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi, hati jauh lebih besar daripada tubuh badan dia bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Orang yang beriman ni dia nampak hati jauh lebih besar daripada tubuh badan hak yang luaran. Dan tuan, sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah adalah orang yang adil, dalaman dia dan juga luaran dia adil. Dan tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, kalaulah dalaman aku ni dibawa keluar, maka aku tidak akan berasa malu, kata Sayyidina Ali. Dan tuan, dalam ni kata Sayyidina Ali, hati dia kalaulah dibawa keluar, aku tidak akan malu, kata Sayyidina Ali. Dan tuan, pasal apa? Sayyidina Ali kata, sebagaimana kamu tengok eloknya luaran aku, macam tu jugalah aku hiaskan dalaman aku. Dan tuan, itu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan hanya setakat menitik beratkan pada luaran dia, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah hati dia. Bal ra'su malil murid hifzu qalbihi wa amaratuhu, bahkan dia merupakan benda yang paling penting bagi seseorang murid untuk menjaga hatinya dan menghidupkan hatinya. Dan tuan, hati dia merupakan benda yang paling besar untuk kita jaga dan juga menghidupkan hati. Dan tuan, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, tubuh badan luaran ada makanan untuk menyihatkan dia. Tuan-tuan pun ambil guna ni kan, ambil vitamin, lagi ambil apa lagi? Allah ni cucuk cucuk tu kira nak apa? Nak bagi kebal tubuh badan lah. Macam tu. Ambil vitamin, ambil suplemen. Tuan-tuan, ini adalah untuk tubuh badan luaran. Kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, hati juga ada dia punya makanan dia. Hati ada makanan untuk menghidupkan dia. Dan tuan, jangan sampai hati tak diberikan makan. Dan tuan, apa dia makanan hati? Makanan hati adalah zikrullah. Makanan hati adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan makanan hati
adalah majlis ilmu. Kata Imam Fathul Musili lagi, siapa yang menghalang daripada masuknya makanan hati ni ke dalam hati dia, maka hatinya akan berpenyakit, lalu dia tak perasan dia melakukan benda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia suka melakukan maksiat tanpa dia fikir akibat daripada maksiat. Kenapa? Tuan-tuan, itu tanda bahawa hati seseorang itu berpenyakit kerana terhalang dia daripada apa? Zikir, daripada Quran, daripada majlis ilmu. Tuan-tuan, dia tak lama. Kata Imam Fathul Musili lagi, kamu halang hati itu selama 3 hari sahaja, tuan-tuan, diturunkan penyakit hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh jaga hati kita, kita hidupkan hati kita, yang mana hati itulah menjadi titik tolak. Kalau dia baik, maka baiklah kita punya perbuatan. Kalaulah seandainya tidak baik juga seluruh daripada perbuatan manusia. Nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan pada ibarat yang berikutnya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.